Salam guys, Muaz Malik di sini dan ini adalah smartphone terbaru daripada Vivo iaitu Vivo V27. Jadi Vivo V27 ni dia jatuh dalam kategori smartphone kelas pertengahan ataupun ialah smartphone mid-range lah. Maka untuk pasaran Malaysia korang boleh dapatkan dalam dua variasi iaitu model 8GB RAM, 256GB internal storage yang dijual pada harga jualan RM1,799 dan model 12GB RAM, 256GB internal storage yang dijual pada harga jualan RM1,999. Dan pada harga jualan ni, aku rasa Vivo V27 ni dia ada potensi untuk laku keras lah. Sebab walaupun dia mid-range kan, ni jujur aku cakap korang lah, waktu bila aku dapat phone ni, bila aku guna, aku tak terasa macam menggunakan sebuah smartphone mid-range. So antara sebab kenapa aku cakap macam ni, aku rasa dia ada 3 poin utama lah. So untuk poin yang pertama adalah dari segi dia punya reka bentuk. Jadi Vivo V27 ni overall dia punya rekaan dia memang nampak premium lah kan. Dari segi dia punya material yang digunakan, dan kemudian dia punya ketebalan pun memang cukup nipis gila. Lepas tu berat dia pun memang ringan, 180 gram je. Dan yang paling penting sekali, skrin hadapan dia menggunakan 3D curve. So dia melengkung lah kan. Dia melengkung ke depan, dia melengkung juga dekat bahagian belakang. Jadi betul lah macam aku cakap pada video-video aku yang sebelum ni, yang mana tahun 2023 ni kita akan nampak akan ada banyak smartphone mid-range yang akan didatangkan dengan skrin yang curve, dan Vivo V27 ni adalah salah satu daripada dia. Ada kemudian poin yang kedua pula yang membuatkan aku tak terasa macam menggunakan sebuah smartphone mid-range pada Vivo V27 ni adalah dia punya OS kot. Jadi Vivo V27 ni dia menggunakan Vantage OS on top of Android 13 and yalah, korang pun tahu kan yang mana aku dah lama, memang dah lama gila tak gunakan smartphone daripada Vivo. Dan bila dah lama tak gunakan smartphone daripada Vivo, aku pun dah lama lah tak gunakan Vantage OS tu. So bila gunakan Vantage OS 13 pada Vivo V27 ni, aku agak surprise jugalah dengan kematangan OS tu sendiri kan. Dari segi fidelity, smoothness tu memang tak ada masalah. Ada kemudian dari segi customization untuk theming pun bagi aku memang okey kan. Yalah, icon tu semua memang tak boleh nak ditukar kan. Tapi dari segi warna, theming semua korang boleh ubah ikut wallpaper korang tu semua. Ada kemudian benda yang best juga, by default bila korang beli tu, walaupun dia ada pre-install app, semua pre-install app tu boleh di-uninstall kan. So tak ada masalah lah kan. Tak adalah nak pening kepala kenapa ada banyak sangat bloatware, tak boleh nak uninstall ni semua kan, macam smartphone lain kan. Ada kemudian poin yang ketiga yang membuatkan aku tak terasa macam menggunakan sebuah smartphone mid-range adalah dia punya performance kamera dia. Jadi kamera utama dia ni adalah 50MP IMX766V, yang mana dia punya kamera utama ni juga ada fungsi OIS dan EIS. Ada kemudian dia juga ada kamera ultra wide 8MP, kamera makro 2MP dan kamera selfie bersaiz 50MP. Jadi antara poin utama yang dicanang-canang oleh Vivo untuk Vivo V27 ni adalah performance kamera dia untuk kawasan kurang cahaya lah kan, low light punya environment. Dan aku sendiri pun memang dah test dah kan kamera dia ni untuk kawasan low light ni, dan dapatan yang aku terima agak positif jugalah. So apa yang aku perasan, gambar-gambar malam yang diambil pada Vivo V27 ni memang nampak cantik lah. Dari segi dia punya exposure, dari segi macam mana dia kurangkan grain tu kan, dia kurangkan noise pada gambar tu. Dan kemudian dari segi ketajaman gambar dia pun dia tak nampak terlampau over process sangat kan, memang nampak natural. Overall aku memang suka lah. Tapi apa yang aku cerita ni adalah mainly pada dia punya kamera utama dia. Untuk kamera ultra wide pada waktu malam memang boleh nampak lah dia punya struggle dia tu kan, gambar tak nampak sharp sangat, dan kemudian korang boleh nampak noise tu. Tapi apa yang bagusnya tentang kamera ultra wide dia ni, dia mampu untuk kurangkan masalah bending pada penghujung gambar. Itu benda yang bagus. Untuk pada kawasan yang cukup cahaya, yang ni tak payah cerita lah kan. Tak kisahlah korang gunakan kamera utama ke kamera ultra wide ke, memang super cantik lah. Dan kamera selfie dia ni pun 50MP tu pun memang sangat membantu lah untuk dapatkan hasil gambar selfie yang cukup sharp, cukup tajam, tak nampak over process dia punya sharpening tu. Overall aku memang suka. Dan antara poin lain yang Vivo sangat fokus untuk Vivo V27 ni adalah function aura light dia. Jadi pada bahagian belakang ni korang boleh nampak lah kan, dia ada satu macam ring light yang besar ni. Dan ring light dia ni memang agak berbeza dengan smartphone lain. So macam selalunya smartphone lain tu dia punya flash kan, bila korang turn on flash tu, dia punya flash tu memang agak keras kan. Tapi pada Vivo V27 ni, flash yang korang akan dapat adalah lebih kepada soft flash lah. So dia macam, dia
dia kira macam satu diffuser lah untuk softkan pencahayaan tu. Dan fungsi aura light ni korang boleh gunalah kan. Tak kisahlah nak guna untuk rakam video ke, ambil gambar ke. Tapi benda yang Vivo sangat fokuskan untuk fungsi aura light ni adalah pada fungsi portrait lah kan. Korang boleh gunakan untuk dia ambil gambar untuk, yalah, bila ambil gambar pada kawasan gelap, dia akan mencerahkan lagi subjek tu untuk memudahkan lagi computational fotografi tu memainkan peranan image processing, dia memainkan peranan untuk potong subjek tu dengan lebih kemas. Dan hasil daripada fungsi aura light ni memang kita boleh nampak lah kan. So yalah, gambar tu akan nampak lebih terang lah. Tapi komen aku berkenaan dengan aura light ni, personally untuk live aku rasa aku memang takkan gunakan sangatlah fungsi ni. Sebab utama dia adalah dia punya fungsi cahaya aura light dia tu. Aura light kat belakang ni kita tak boleh nak control dia punya tahap kekuatan dia. So setiap kali korang ambil gambar menggunakan fungsi aura light ni, dia akan burst pada pencahayaan yang maksimum lah. And memang confirm lah berpinar mata bila ambil gambar tu kan. So tu je lah benda yang aku tak berapa nak berkenan. Tapi bagus jugalah fungsi ni kan, kalau nak dibandingkan dengan flash yang biasa tu. And dia punya fungsi portrait ni pun dia ada banyak juga style lah kan. Dia namakan sebagai flash portrait style kan. Dalam tu ada banyak lah korang boleh guna untuk natural lah, low light lah. Korang nak nampak vintage pun boleh. Lepas tu nak nampak flash, memang pakai flash saja pun boleh. Party mode pun ada kan. Aku tak tahu lah kalau korang nak guna fungsi ni, tapi kalau korang nak guna benda tu ada lah kan. Nampak lah macam havoc lah, Fentau kan. Padahal ambil gambar tu dekat kedai mamak je, betul tak? Dan fungsi portrait ni juga yang bestnya, once bila korang ambil gambar tu, korang masih lagi boleh adjust tahap bokeh yang korang nak pada background belakang tu. Ini pun plus point lah untuk kamera pada Vivo V27 ni. Untuk video pula, pada kamera utama korang boleh record pada resolusi maksimum 4K 30 frame per second dengan bantuan OIS dan IIS tu. So video memang stabil. Overall aku memang tak ada benda nak komplain. Memang okey. Dan benda yang agak menarik tentang Vivo V27 ni adalah capability rakaman pada kamera hadapan dia. So kamera hadapan dia boleh record pada resolusi maksimum 4K 30 frame per second. Yang mana benda ni aku memang akan bagi pujian lah. Aku memang akan puji Vivo lah. Sebab korang bayangkan, ada lagi smartphone Android yang flagship pun masih tak boleh nak record pada resolusi 4K pada kamera hadapan dia. Vivo V27 ni boleh record 4K. So bagi aku benda ni memang agak menarik lah. Terutama kalau korang ni jenis yang suka buat vlog ke apa ke kan, banyak gunakan kamera hadapan. Ini adalah feature yang tak didendang, tapi memang bagus bila dia ada. Jadi berbalik kepada rekaan luaran, model yang aku gunakan dalam video ni adalah warna dia, nama dia adalah Noble Black. Tapi dia ada lagi 3 warna menarik yang korang boleh pilih lah. Antaranya warna Flowing Glow, and warna Emerald Green, and kemudian warna Magic Blue. Antara yang paling menarik antara 4 warna ni adalah warna Emerald Green. Yang mana Emerald Green ni dia boleh bertukar warna bila kena cahaya UV tu, dia akan ubah jadi macam warna gelap, hijau gelap. Bila masuk indoor, dia jadi hijau cair kan. So itu fungsi yang agak menarik lah kan. Kalau aku dapat yang warna tu lagi cantik kan untuk guna dalam video ni. Tapi tak apalah, warna hitam pun hitam lah kan. Lagi pun hitam dia pun sedap. Belakang dia matte kan, depan dan belakang kaca. Bila pegang tu memang overall memang cun lah, memang best lah. Untuk skrin hadapan, dia menggunakan skrin bersaiz 6.78 inch Full HD Plus AMOLED display 120Hz. Dan selain daripada skrin yang curve, untuk dia punya panel tu sendiri pun dia menyokong sehingga 1 bilion warna. So memang cantik lah kan. Ada segi dia punya kecerahan, color, memang overall memang semua okey. Kemudian untuk dia punya processor dia pula, dia menggunakan chip terbaru daripada MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 7200. Dan chipset ni aku memang tak ada benda nak komplain kan. Overall memang dia berfungsi dengan cemerlang lah. Aku dah run 3D Mark Wildlife Vaccine Test, lepas tu Geekbench kan. Lepas tu aku sendiri cakap OS dia pun memang smooth. Dan kalau korang nak main game macam Genshin Impact ke, ataupun korang nak main PUBG ke, Mobile Legend ke, overall memang korang boleh main dengan sangat smooth lah. Itu benda yang aku boleh confirmkan lah. Dan kalau korang tertanya MediaTek 7200 ni dia punya perform dia tu, benchmark dia tu dekat level mana, aku dah buat sedikit kajian. Dia punya performance tu lebih kurang sama macam A12 Bionic, Exynos 990, dan lebih kurang sama juga macam Snapdragon 865. So untuk sebuah smartphone mid-range yang ada performance yang macam ni, bagi aku memang cukup bagus. Untuk dia punya capacity RAM, macam aku cakap pada video tadi lah, dia ada 8GB, lepas tu dia ada 12GB. Tapi kalau let's say lah korang ambil yang 8GB, korang rasa 8GB RAM tu tak cukup, jangan risau, dia ada fungsi extended RAM. So dia boleh tambah lagi 8GB. So 8 campur 8 jadilah berapa? 16GB. Kalau ambil yang 12GB pula campur 8
jadi 20GB. Oh, tengok dia baru nak fikir sekarang kan. Tadi tak nak fikir, baru sekarang nak fikir, nak tambah tolak semua bagai. Lepas tu untuk bateri, dia punya capacity bateri dia 4600 mAh, memang cukup untuk kegunaan seharian, memang tak ada masalah. Dan dalam kotak, yang ni agak menarik lah kan. Dalam kotak untuk market Malaysia korang akan dapat adapter pengecasan 80W. Tapi bila korang charge tu dia tak adalah pergi sampai 80W. Sebab dia hanya support sehingga maksimum 66W flash charge sahaja. Cuma kalau aku nak komplain, ada dua benda yang aku tak berapa suka lah. Pertama, dia hanya didatangkan dengan setup mono speaker je pada bahagian bawah. Dan speaker dia ni pun dia just average lah. Boleh lah cincai kira lah kan. Tak adalah sedap mana pun. Dan kemudian yang kedua, dia punya haptic vibration memang agak lemah. Dia tak rasa macam tactile lah. So bila typing tu semua, macam aku turn off je lah fungsi vibration itu kan. Sebab aku tak berapa suka lah. Dia macam mushy kan. Tak shock lah. So tu je lah dua benda yang aku tak berapa berkenan pada Vivo V27 ni. Jadi itulah dia Vivo V27. Macam mana? Korang suka? Apa pendapat korang tentang smartphone ni? Macam aku rasa overall aku memang sangat berpuas hati dengan Vivo V27 ni. Terutama dia punya harga jualan dia tu memang kena gila kan. RM1,799. Walaupun dia datangkan dengan RAM sebesar 8GB sahaja, bagi aku memang dah cukup dah. 8GB tu memang sangat cukup lah untuk run Android dengan smooth. Lagipun dia ada fungsi extended RAM tu lagi kan. Tak payah nak pening kepala lah. Jadi kalau aku memang akan go for model yang 8GB RAM tu. Memang dah sangat mencukupi untuk aku. Dan pada tanda harga jualan ni pun banyak gila kan. Macam aku cerita tadi tu lah, banyak gila fungsi-fungsi yang korang akan dapat. Terutama kalau korang ni jenis suka ambil gambar pada waktu malam, memang Vivo V27 ni memang perform dengan sangat baik. Dan aku tak tahu nak cerita apa lagi dah kan. Semua aku dah cerita dah. Macam biasa, kalau korang rasa korang berminat dengan Vivo V27 ni, aku akan letakkan link pembelian dekat dalam description box di bawah untuk korang check it out. Okay? Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.